Maha suci Allah daripada serupa dengan makhluk. Maha suci Allah daripada sama dengan makhluk. Allah SWT tidak sekali-kali sama dengan makhluk. Allah SWT tidak sekali-kali serupa dengan makhluk. Sama ada zatnya, atau sifatnya, atau perbuatannya. Tidak ada zat yang lain sama dengan zat Allah SWT. Dan tidak ada sifat lain sama dengan sifat Allah SWT. Dan tidak ada perbuatan lain sama dengan perbuatan Allah SWT. Tidak ada dua zat, tiga zat, empat zat dan seterusnya. Hanya satu saja Allah SWT. Tunggal Allah SWT. Maha Esa Allah SWT. Tidak ada dua kudrat, dua iradat, dua ilmu, dua hayat, dua samak, dua basar. Hanya satu saja. Satu kudrat, satu iradat, satu ilmu, satu hayat, satu samak, satu kalam, satu basar. Tidak ada, tidak berbilang Allah SWT pada perbuatan. Allah SWT pada zat, pada sifat dan pada perbuatan. Ini maknanya Allah Maha Esa. Tidak berbilang. Sama ada zatnya, atau sifatnya, atau perbuatannya. Maha Esa, tidak berbilang. Dan tidak serupa Allah SWT dengan makhluknya. Bersalah-salahan Allah SWT dengan sekalian yang baharu. Bersalah-salahan Allah SWT dengan sekalian makhluk. Sama ada zatnya, atau sifatnya, atau perbuatannya. Maha suci Allah daripada mengambil tempat. Maha suci Allah daripada berada di langit, atau di bumi, atau di dalam alam, atau di luar alam. Maha suci Allah daripada bersemayam di atas arasy. Maha suci Allah daripada bersatu dengan makhluk. Maha suci Allah daripada bersentuh dengan makhluk. Maha suci Allah daripada berjihad, yakni mempunyai arah atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Maha suci Allah di dalam masa, kerana tempat, arah, masa, jihad, ini semua makhluk. Maha suci Allah daripada serupa dengan makhluk. Maha suci Allah daripada bersifat dengan sifat-sifat makhluk. Sebab Allah bukan arad. Arad ialah sifat-sifat makhluk. Allah tidak besar, tidak kecil, tidak tinggi, tidak panjang, tidak tinggi, tidak pendek, tidak gemuk, tidak kurus, tidak tebal, tidak nipis. Tidak. Semua arat yang sifat-sifat makhluk itu, Allah tidak serupa dengan sifat-sifat makhluk. Tinggi, rendah, besar, kecil, nipis, tebal. Ini sifat makhluk. Maha suci Allah daripada bersifat dengan sifat-sifat makhluk. Sebab Allah bukan arad. Yang Allah tidak bersifat dengan sifat-sifat makhluk. Maha suci Allah daripada berjirim dan berjisim. Jirim ialah sesuatu yang mengambil lapang kadar zatnya. Allah tidak mengambil lapang. Maha suci Allah daripada berjirim.
Maha suci Allah daripada mengambil lapang. Maha suci Allah daripada berjisim. Maha suci Allah daripada arat, iaitu sifat-sifat jirim. Maha suci Allah daripada bersifat dengan sifat makhluk. Jirim, jisim, arat, jauhar, ini semua makhluk. Sifat makhluk mengambil lapang. Allah SWT tidak bersifat dengan sifat makhluk. Jadi Allah bagaimana? Allah saja yang tahu. Kita tak tahu. Tak ada seorang makhluk pun yang mengetahui akan hakikat zatnya yang maha suci. Berfikirlah kamu tentang ciptaan Allah. Jangan kamu berfikir tentang zat Allah, nescaya kamu akan binasa. Tiada seorang makhluk pun yang mengetahui akan hakikat zatnya. Hanya Allah saja yang tahu akan hakikat zatnya. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Dialah yang awal, tiada permulaan, dan yang akhir, tak ada kesudahan. Dan yang zahir, yang nampak tanda-tanda kewujudannya dan kebesarannya. Dan yang batin, yakni yang tidak diketahui oleh makhluk akan hakikat zatnya. Itulah maksud firman Allah itu. Huwal awwalu. Dialah yang awal, tiada permulaan. Dipanggil Allah itu bersifat qidam. Oleh Allah itu bersifat qidam, maka dipanggil qadim. Zat dan sifat Allah itu qadim lagi azali. Wal awwalu, dialah yang awal, tak ada permulaan. Wal akhir, dan dialah yang akhir, tiada kesudahan. Baqa, Allah bersifat baqa, yang kekal, tak ada kesudahan. Kekal selama-lamanya, kekal selama-lamanya, tak ada kesudahan. Kekal selama-lamanya, tak ada kesudahan. Waz-zahir, dan dialah yang zahir, yang nampak tanda-tanda kewujudannya dan kebesarannya. Apabila kita melihat alam yang luas ini, apabila kita melihat langit dan bumi dan barang antaranya, matahari, bulan dan bintang-bintang, kejadian siang dan malam yang silih berganti, hujan yang turun dari langit, tumbuh-tumbuhan yang hidup, binatang-binatang yang melata, manusia-manusia yang berbagai bangsa dan bahasa, lelaki dan perempuan, jantan dan betina, semuanya adalah tanda-tanda kebesaran dan kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang maha berkuasa, yang maha perkasa, yang maha pencipta, yang maha mencipta. Allah lah pencipta alam semesta. Allah lah pencipta alam semesta, pencipta sekalian makhluknya, pencipta 7 batalan langit dan bumi dan barang antara keduanya. Allah lah Tuhan sekalian makhluk, Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam, Tuhan sekalian malaikat, Tuhan sekalian jin, Tuhan kepada syaitan, Tuhan kepada tumbuh-tumbuhan, Tuhan kepada sekalian binatang, dan Tuhan sekalian manusia. Qul a'udzu birabbin nas.
Katakanlah, aku berlindung dengan Tuhan sekalian manusia. Malikin nas, raja sekalian manusia, ilahin nas, Tuhan sekalian manusia. Sama ada manusia itu beriman atau kafir, sama ada Islam atau kafir, Allah Tuhannya, penciptanya. Inilah maksud kalimah la ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Selain daripada Allah, makhluk. Hanya Allah je Tuhan. Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad adalah Rasul Allah, utusan Allah. Ini adalah kalimah iman. Sesiapa yang nak masuk Islam, mesti mengucap ni dulu. Dua penyaksian ini. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apabila dia mengucap syahadatain ini, dua penyaksian ini, maka dia pun jadi orang Islam. Tapi dia mesti ikrar bilisan. Dia ucap dengan lidah, wa tasdiq biqalbi. Mesti hatinya membenarkan apa yang diucapkan. Wa amal bi arkan. Barulah dia beramal dengan rukun-rukun syahadah tadi. Tapi syahadah itu boleh batal jika dia buat perkara-perkara yang membatalkan syahadah, yang membatalkan iman. Syahadah boleh batal sebab i'tiqad, sebab perkataan, dan sebab perbuatan yang boleh membatalkan syahadah.